Jadi hari ini kita akan imbas kembali rumusan untuk bab 5 tingkatan 5 ini. Jadi bab ini merupakan salah satu bab yang sangat penting untuk KBSM yang lepas. Dulu kita ada 12 markah untuk soalan bahagian ni. Tapi saya jangkakan untuk kali ini markahnya mungkin di antara 5 sampai 9 saja. Sebab dia hanya boleh muncul di bahagian A atau bahagian B. Untuk bahagian C kalau yang muncul pun dia hanya sebahagian daripada 15 markah tu. Jadi dia tak mungkin macam dulu 12 markah lagi. Jadi ini adalah satu bahagian yang banyak lah. Bab 5 ini kalau kita perhatikan, kenapanya banyak? Sebab dia akan dipecahkan kepada 3 subtopik. Yang utama dan yang depan ni kekurunggunan, lepas tu pembesaran dan gabungan transformasi. Dan satu lagi bahagian sebenarnya dia tak sebut adalah tesilasi. Tesilasi itu sebenarnya adalah salah satu subtopik lagi untuk bab ini. Jadi pertama sekali saya bagi tahu anda untuk bentuk kongruen tu ada dua perkara yang you perlu semak, iaitu anda mesti kena semaknya adalah mempunyai panjang sisi sepadan dan saiz sudut sepadan yang sama. Jadi dia memang pada sudut yang sama tu nilainya mesti sama, atau sisi yang sepadan tu pada kedudukan yang sama tu dia mesti sama panjang juga. Jadi untuk segitiga pula dia ada keadaan yang sangat khusus. Sebab kenapa? Kita hanya perlu lihat sebahagian sahaja. Tadi untuk bentuk yang biasa itu kita perlu semak semua pasangan. Tapi untuk segitiga itu kita hanya perlu semak 3 bahagian saja. Jadi 3 bahagian ni dia akan diwakili dengan S tu, iaitu untuk dia punya sisi, dan A itu untuk angle atau sudut. Sebenarnya dia short form tu datang daripada dia punya bahasa Inggeris. S tu asalnya adalah side, A itu adalah angle. Itulah kenapa you nampak ada SSS, SAS bukan short sendiri tapi itu untuk side dan angle. Faham? Jadi di sini macam mana nak ingat bahagian ni? Sebenarnya kita boleh gunakan tulisan kita sendirilah, iaitu kita boleh tuliskan SSS. Lepas tu anda perlu tahu dia akan mula-mula gantikan dengan A tu. Jadi A tu boleh you gantikan di mana-mana dulu. Jadi contohnya kita gantikan di tengah-tengah SAS. Lepas tu ada SSA. Okey, jadi iaitu di sini. Ini dia, ini dia, dan satu lagi ini dia. Okey, sekarang kita lihat pula dia akan A itu akan datang lebih banyak, iaitu AAA dulu. Lepas tu tengah-tengahnya akan digantikan dengan ASA dan AAS. Kalau cara macam ni ingat lebih senang berbanding dengan yang dia tulis tu mungkin kelam kabut sikit. Sebab kita mulakan dengan SSS, lepas tu kita gantikan dengan A tengah-tengah, lepas tu A kita akan bergerak ke posisi yang ketiga. Sama juga apabila kita sudah habis yang kedudukan A yang satu itu, kita akan mulakan dengan semua A, iaitu kita hanya lihat semua angle saja. Dan lepas tu gantikan yang kedua tu dengan side, dan side itu boleh bergerakkan ke ketiga tu. Dengan cara macam ni lebih senang anda ingat. Ada 6 kumpulan utama yang kita boleh gunakan untuk bandingkan kekongruenan segitiga. Faham? Jadi maksudnya apa di sini? Saya terangkan sepintas lalulah. Maksudnya kalau kita nak semak sama ada dua segitiga itu adalah kongruen ke tidak, kita boleh lihat kepada semua sisi itu. Kalau semua sisi sepadan itu sama panjang, maka kita boleh katakan ini sebagai kongruen. Tengok dia hanya semak panjang sisi sepadan saja. Atau dia juga boleh semak semua sudut. Tapi untuk semua sudut tu dia ada syarat tambahan. Syarat tambahannya apa? Syarat tambahannya adalah luas mesti sama. Sebab kenapa? Sebab kalau sudut sama besar tu, luas tu boleh dibesarkan atau dikecilkan walaupun sudutnya sama besar. Jadi dia ada syarat tambahan. Sama juga untuk SSA pun dia ada syarat tambahan, iaitu luas mesti sama. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk macam ni, anda perlu ingat yang tengah-tengah dua ini dia ada syarat tambahan. Okey, jadi ini untuk kongruen.
Okey, seterusnya kita akan lihat untuk pembesaran. Jadi pembesaran tu adalah transformasi yang keempat. Semasa tingkatan 2 bab 11, you sudah belajar translasi, pantolan dan putaran. Jadi untuk bab ini pula anda belajar pembesaran. Jadi untuk pembesaran tu, apa yang penting tu anda mesti kena tahu ciri-cirinya, iaitu pertama sekali you kena tahu pusat pembesaran. Jadi macam mana nak carikan pusat pembesaran tu? Sangat mudah aja. Kita hanya perlu sambungkan mana-mana dua pasangan dan lihat di mananya bertembung. Itulah caranya nak tentukan pusat pembesaran. Dan selepas tu anda juga perlu tahu macam mana tentukan faktor skala. Faktor skalanya ni ya. Faktor skala. Faktor skala tu sentiasa akan diwakilkan dengan K lah. Jadi di sini kita boleh gunakan banyak cara untuk carinya. Ada dua cara. Sama ada you nak gunakan jarak atau nak gunakan panjang sisi. Dua-dua tu pun boleh. Jarak tu maksudnya you boleh gunakan jarak ini dengan jarak ini. Atau anda boleh gunakan panjang sisi. Panjang sisi contohnya kita gunakan panjang sisi sepadan. Boleh gunakan panjang sisi ini dengan yang ini. Jadi ada dua cara untuk tentukan faktor skala. Gunakan jarak pusat dengan image bahagi dengan jarak pusat dengan objek, atau nak gunakan jarak panjang sisi image bahagi dengan panjang sisi objek pun boleh. Nilainya akan samanya. Dia ada dua cara. Faham boleh? Takan ni okey? Dan di sini anda perlu tahu objek dan image tu adalah serupa. Serupa tu maksudnya bentuknya sama, tapi saiz tidak semestinya sama. Okey ya. Jadi ada beberapa perkataan yang you kena tahulah. Okey, lepas tu akhir sekali biasanya dia juga akan tanya luas image lah. Jadi dia akan ikut rumus ni. K itu adalah faktor skala kita, kuasa 2 darab dengan luas objek. Jadi yang ni adalah untuk pembesaran. Okey semua? Ada soalan silakan ni. Okey, tak ada. Okey, selepas tu untuk gabungan transformasi. Apa maksud huruf di sini? Jadi huruf tu biasanya kita punya setiap satu transformasi tu dia akan gunakan huruf untuk wakilnya lah. Contohnya dia katakan A adalah translasi. Lepas tu dia bagi maklumat tu, dan B itu adalah pantolan. Jadi dia minta anda carikan image untuknya. Macam mana cari? Anda mesti kena gerakkan yang belakang ni dulu, B, baru gerakkan yang A. Untuk cari image tu, gerakkan yang hujung tu, baru yang depan. Tapi kadang-kadang soalan tu selepas you sudah pandai cari image tu, soalan tu juga boleh bagi cari objek. Jadi macam mana nak cari objek tu? Anda mesti kena jalan secara terbalik. Jalan secara terbalik. Maksud saya tu, you mesti gerakkan A dulu, dan di bawah A tu you pun kena gerak secara terbalik ya. Okey, lepas tu baru gerakkan B untuk carikan objek. Jadi dia dua halamnya. Bolehnya bagi objek cari image, atau bagi image cari objek. Kita lihat seterusnya. Okey, jenis transformasi. Jadi di sini saya imbas kembali dengan semualah. Apakah ciri-ciri penting untuk jenis transformasi yang sebelum ni? Okey, pertama itu adalah translasi. Jadi translasi itu adalah dalam bentuk seperti ini. Atas ni adalah X, bawah ni adalah Y. Jadi dia ada dua keadaannya, iaitu sama ada positif atau negatif. Kalau positif tu, untuk X tu dia akan bergerak ke depan. Untuk Y tu dia akan bergerak ke atas. Untuk negatif pula, dia akan undurlah ke belakang atau ke sebelah sana. Okey, dan Y itu akan turun bawah. Jadi yang ini adalah untuk translasi. Kalau ini keluar, ini adalah yang paling senang. Yang paling senang. Jadi di sini translasi 4 negatif 3 tu maksudnya apa? Maksudnya dia akan ke depan 4, lepas tu turun 3. Jadi kita lihat bersama-sama. Okey, kita ada image P tu. Okey, bergerak 4 ke depan, 3 turun bawah. Jadi di sini dia akan gerakkan setiap pucungnya. Pucung ini gerak macam tu.
Kalau kita perhatikan, pucuk ini pun bergerak yang sama. Kalau kita kirakan 1, 2, 3, 4. Lepas tu, yang ni 1, 2, 3. Tengok, semua pucuknya atau keseluruhan gambar raja itu akan bergerak dengan cara yang sama. Ke depan 4, turun 3. Okey, ini translasi yang paling senang. Okey, ingat yang ke depan belakang dulu X dulu baru Y. Jangan terbalik Kalau terbalik tu salah Okey. Lepas tu untuk pantolan pun senang juga. Okey, apa yang you perlu tahu, dia mesti kena ada paksi pantolan. Pantolan tu mesti berlaku pada sesuatu paksi. Paksi itu merujuk kepada garis lurus lah. Jadi di sini dia adalah pantolan pada garis X sama dengan 5. Jadi saya harap semua macam mana lukiskan X sama 5. Kita lihat huruf X tu. Lepas tu pergi ke nombor 5, iaitu di sini. Jadi lukiskan garisan tu. Inilah kita punya garisan X sama dengan 5. Okey, jadi dia pantul ke sebelah tu. Kita hanya perlu pastikan setiap jarak tu dengan pucuknya adalah sama. Contohnya di sini. Jarak di sini 2. Kalau kita pergi ke sebelah ni 2. Dia punya image tu adalah ni. Ni objek, ni image. Samanya. Kalau ni okey, 1, 2, 3 pergi ke sebelah 1, 2, 3. Jarak yang sama daripada sebelah ni sama dengan sebelah sana. Okey, kalau yang sengit punya macam mana? Katakanlah ada garis yang sengit macam ni. Garis ini biasanya adalah kita punya Y sama dengan X atau X sama dengan Y lah. Kan macam ni. Okey, contohnya kalau saya ada satu titik macam ni, saya nak carikan image ke sebelah. Macam mana cari? Okey, anda mesti kena letakkan baris macam tu, kirakan jaraknya. Jadi jaraknya adalah 1,5 kan. Jadi kita pergi ke sebelah ni 1,5. Jadi kita akan sampai ke sini. Faham? Kalau garis yang sengit macam tu, kita akan kirakan bilangan junction T junction tu, yang simpang 4 tu yang dilalui. Simpang 4 tu menuju ke sini lah. Dia lalu 1,5. Jadi dia akan pergi ke sebelah pun 1,5. Faham? Jadi kita kirakan macam tu. Letakkan pembaris sebab ini memang akan hasilkan satu sudut 90 darjah tu. Sebelah ni pun dia sebenarnya adalah satu sudut 90 darjah. Nampak tidak? Dia memang akan lurus ke sebelah. Okey? Jadi macam tu Semua faham Okey Okey, lepas tu untuk putaran. Untuk putaran tu dia ada rumit sikit lah. Putaran tu biasanya ada 90 darjah dengan 180 darjah sahaja. Lepas tu ada arah. Ikut arah jam, lawan arah jam. Dan lepas tu ada lagi satu, iaitu pusat. Jadi ada 3 perkara. Ada sudut, ada arah, ada pusat. Lawan arah jam tu sebelah ni 90 darjah, iaitu di sini. Dan pusatnya sini. Okey, jadi macam mana nak lukiskannya? Saya pernah ajar anda gunakan huruf L lah. Kalau macam ni susah kita nak tengok macam mana kan. Jadi kalau kita gunakan bentuk L akan lebih senang. Jadi saya tunjukkan. Contohnya lah, saya nak carikan ni. Okey. Kalau kita nampaknya sengit macam tu, susah kita nak lihat secara tepat kan. Kita boleh lukiskan bentuk L seperti ini. Seolah-olah macam jarum jam lah. Jarum jam ini kalau kita lihat ni adalah pukul 9 kan. Kalau 90 darjah lawan arah jam, dia akan turun ke bawah, iaitu menjadi 6. Lepas tu dia belum habis di sana. Kenapa? Sebab ada bahagian ni kan. Jadi dia mesti akan di sebelah ni. Jadi lebih senang lah kalau kita ada bentuk L ini, iaitu ini sudah 90 darjah juga. Okey, sama juga kita boleh gunakan untuk yang lain tu. Jadi yang ini sudah, kita lihat yang lain tu. Okey, katakan saya tak mau yang ini, saya nak cari yang ini. Okey, cara yang sama juga kan. Jadi di sini kita akan pusing, tapi di sini jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4 kan? 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita ada lagi ini. Jadi dia akan pusing sampai sana.
Lepas tu yang atas ni senanglah. Ini 1, 2, 3. Jadi kita panjangkan saja. 1, 2, 3 sampai sini. Bentuk L ini tak payah you lukiskan. Cumanya untuk anda tahu di mana lokasi selepas putaran tersebut. Faham? Okey, faham? Senang kan? Jadi kita tak susah sangat. Okey. Akhir sekali adalah pembesaran. Jadi pembesaran tu dia akan ada dua perkara yang penting, iaitu pusat dengan faktor skala. Okey, untuk faktor skala, kalau kita nampak nombor yang lebih daripada 1, maksudnya dia diperbesarkan. Kalau kurang dari 1, dia dikecilkan. Dan dia juga boleh ada positif, negatif. Positif tu maksudnya dia berlaku pada arah yang sama. Kalau negatif tu dia akan pergi ke arah yang bertentangan dan kita akan hasilkan bentuk yang seolah-olah macam pantulan tu, sebabnya akan terbalik. Okey, lepas tu kita lihat tadi ini. Okey, contohnya kita ada pusat di sini. Lepas tu dia nak pantulkan ini besar. Jadi sama juga kita perlu agak-agak di sini. Atau kalau kita lihat dia adalah macam tu, kita juga boleh gunakan bentuk L tu lah. Okay, contohnya saya gunakan bentuk L ini sampai sini kan. Kita tahu ni 3 petak kan. 3 darab 3 akan jadi 9. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia akan jadi 9. Lepas tu yang bahagian ni dia hanya 1 kan. 1 darab 3, 3. Jadi dia akan sampai sini juga. Kalau bentuk sengit tu, anda juga boleh gunakan bentuk L untuk bantu anda. Kirakan jarak asal, darabkan dengan faktor skala. Faham? Kalau kita tengok yang garisan putus-putus tu, kita juga boleh agak-agak lah. Iaitu 1, 2, 3. Asalnya 3 ni sampai 1 simpang, kita akan darabkan dengan 3 tu menjadi 9. Jadi 4, 5, 6, satu lagi simpang. Dan 7, 8, 9, satu lagi simpang. Dia memang akan kekal susunan yang sama tu, iaitu 3 petak, 1 simpang, 3 petak, 1 simpang, 3 petak, 1 simpang. Okay, kalau kita lihat yang sebelah ni, ini 1 kan. 1 darab dengan 3, 3. 1, 2, 3. Nampak tak? Jarak asal darab dengan faktor skala tu. Okey, lepas tu apabila kita lukis tu, kita pun nampak sisi itu juga dibesarkan mengikut faktor skala tu. Contohnya yang sebelah ini. Okey, kita cuba kecilkan supaya nampak. Okey, contohnya yang ini. Ini 1 kan. Lepas didarabkan dengan 3, jadi 3. Yang ni 2 dibesarkan darab 3, jadi 6. Yang sengitnya tak payah pergi kira lah. Kita kirakan yang megap dengan melintang. Yang sengit tu, lepas tu kita hanya sambung saja. Lihat seterusnya. Okey, seterusnya, salah satu jenis soalan yang sangat penting untuk gabungan transformasi ini adalah memerihaukan. Apa maksud memerihaukan? Memerihaukan itu maksudnya adalah menghuraikan. Jadi anda mesti kena huraikan. Biasanya soalan ni dia akan bagi anda gambar raja, minta anda huraikan transformasi yang terlibat. Jadi anda perlu lihat apa? Okey, anda perlu lihat image. Adakah image tu congruent dan bukan congruent? Congruent tu maksudnya saiz dan bentuk yang sama. Kalau saiz dan bentuk yang sama tu, maksudnya dia hanya boleh berlaku untuk translasi, pantulan dan putaran. Untuk yang pembesaran tu tidak dapat, sebab pembesaran tu adalah berlainan saiz. Okey? Jadi di sini kita perlu lihat pula orientasinya sama ke tidak. Kalau orientasinya sama, jarak di antara setiap titik sepadan adalah sama, ini adalah translasi. Kalau yang di sini jarak di antara setiap titik sepadan tu adalah berbeza, ini adalah putaran. Ini orientasi bentuk songsang, pantulan. Lepas tu kalau saiz yang lain, pembesaran. Ini adalah soalan yang utama untuk bahagian ni. Okey. Jadi ini seperti yang saya cakap tadi lah, soalan biasa yang ditemui, menentukan image, menentukan objek, memerihaukan suatu transformasi gabungan, dan yang bawah ini, hari itu ada ujian juga. Saya dapat ramai yang belum mahir yang ini.
iaitu huraikan atau memerihaukan transformasi gabungan tu menjadi satu transformasi tunggal. Maksudnya dua jadi satu. Macam mana dia gerak, asalnya gerak dua kali menjadi gerak satu kali saja. Anda kena huraikan satu kali itu. Dan akhir sekali adalah tesilasi. Apa itu tesilasi? Tesilasi itu adalah pola bagi bentuk yang berulang. Okey, memenuhi suatu sata tu tanpa ruang kosong atau pertindihan. Dia macam ni lah. Kalau kita perhatikan bentuk ini, kita akan nampak bentuk ini asyik berulang benda ini. Nampak tidak? Dia akan berulang macam tu. Okey, boleh? Dia ada berulang-ulang atau berulang bentuk ini. Ada sebahagian yang tidak lengkap lah. Dia akan gabung bersama tapi dia akan berulang. Okey, dan tesilasi ini dapat direka daripada transformasi isometrik. Isometrik maksudnya adalah bentuk yang sama dan saiz yang sama. Okey? Okey, jadi begitulah rumusan untuk bab ni. Bab ini memang agak panjang lah. Tapi memang antara bab yang cikgu sasarkan akan keluar. Jadi kena ulang kaji yang bahagian ni lah.